And Sarah tahu apa Sarah nak buat. Jadi sebelum, macam Sarah katakan sebelum ni, sebelum Sarah pergi umrah, Sarah dah bagikan detail-detail semua kepada lawyer-lawyer Sarah. Okay. Jadi sepanjang sebulan yang Sarah pergi umrah dan Sarah pergi bercuti tu, diorang dah siapkan semua. Diorang dah study apa semua. And then lepas Sarah balik je umrah kan, balik je kan tak sampai. Lepas habis kuarantin, terus Sarah meeting dengan diorang. So dah jelas apa yang nak saman apa. And then kita terus proceed. And tak ambil masa yang lama pun. Sebab Sarah dah tahu dah apa Sarah nak buat. Dan tujuan kenapa Sarah buat ni adalah sebab satu, untuk maruah Sarah. Maruah Sarah, my dignity yang dah tercalar, yang selama ni I diamkan. Sebenarnya benda ni tak akan go far macam ni kalau Sarah tak diganggu oleh pihak ketiga yang mencabar Sarah. Yang baru-baru ni Sarah ada tunjukkan dekat IG story Sarah yang dia mencabar, yang dia kata apa, bila nak saman cepat sikit, suruh lawyer kau buat kerja, kita orang dah meluat. Okey, inilah harinya. So kita filekan 2 saman. So lawyer Sarah akan explain. Okay, silakan. Okay, go. Okey, pada kita dah filekan satu tindakan di Mahkamah Sivil untuk satu kausa tindakan berhubung gangguan ataupun kita panggil harassment dan juga nuisance. So kedua-dua tindakan ini telah juga kita filekan permohonan secara interim dan kita telah mendapatkan satu perintah interim injunction pada 24 hari bulan 6 yang lalu. Dan di mana perintah ini antara lainnya supaya defendant, iaitu pihak ketiga ini yang sekarang kita tengah hadapi, adalah untuk dia berhenti daripada mengeluarkan atau menyebarkan atau menghantar apa-apa bentuk gangguan, termasuklah di sosial media, di mana-mana media, sama ada dirinya sendiri ataupun ejennya atau wakil-wakilnya yang berkaitannya, ada kaitan dengannya. Sebab kadang-kadang kita susah nak tahu kan, orang guna fake account for example. Jadi ini adalah penting untuk kita pastikan tak ada lagi gangguan dalam keadaan semasa ini terhadap anak bang kami. Dan perintah dan juga permohonan ini telah pun diserahkan kepada pihak defendant pada 28 hari bulan 6 yang lalu secara kediri. She has accepted the documents and we will see in court on 4th of July next Monday. Whether she comes or not, kita tak tahulah. Cuma yang penting kita dah pastikan kertas kausa mahkamah kita telah serahkan di mahkamah lah. Jadi itu untuk tindakan di mahkamah sivil, ya. Untuk tindakan di mahkamah syariah, ia perlu bermula dengan aduan dan kita telah pun filekan aduan, lodge complaint di Jawi. Pada hari yang sama kita perolehi perintah interim injunction tersebut 24 bulan 6 dan hari ini kita hadir di JAIS pula kerana kita mempunyai perkara berkaitan syariah ni di bawah undang-undang negeri. Jadi disebabkan alamat tempat tinggal dan juga alamat tempat tinggal sama ada anak buah kami dan juga pihak di sana defendant di Selangor dan ada yang tempat berlakunya juga di Kuala Lumpur. Jadi kami dinasihatkan dipandu oleh pegawai-pegawai di Jawi dan juga JAIS untuk memfilekan aduan di kedua-dua jabatan ini untuk tindakan susulan. So we take it from there lah, because ini adalah satu kesalahan jenayah. Jadi siapa yang mulakan, iaitu pendakwa syar'i. Jadi selepas ini apa yang berlaku, hari ini kita buat aduan, kita tunggu untuk siasatan lanjut lah. Terima kasih. Okay, Sarah mungkin boleh Sarah mungkin boleh komen sikit lah kan. Kita nampak hari ni kan tidak kali membuatkan ramai yang betul-betul buka mata lah. Ada yang kata alah sembang je lah, sembang. Kali ni memang this is it, I'm not saying kan. Yes. Dan ramai juga wanita-wanita yang pernah teraniaya ataupun sedang teraniaya akan bersyukurlah dengan apa yang Sarah lakukan dan kita dah buka jalan untuk mereka lah. Nampak lepas ni boleh buat apa. Dan untuk kenyataan yang orang kata macam mungkin Sarah selalu macam yelah, orang tak akan sangka ya benda ni akan berlaku hari ini, dan bila hari ini dah berlaku, apa yang Sarah ingin sampaikan kepada orang yang pihak ketiga tersebut yang provoke bila nak saman cepatlah sikit, dan bila hari ini dah okey, selama ni Sarah memang dah ada niat nak buat semua ni, nak bertindak. Tapi masa tu Sarah masih fikir lagi. Sarah masih fikir kalau Sarah buat macam mana, what will happen to me, what will happen to my marriage, what will happen to my family, apa semua kan. Dan sebelum Sarah pergi umrah, Sarah masih was-was. Dan masa tu mungkin Sarah tak matang lagi ke anak-anak kan. Jadi tak nampak hala tuju. Tapi Sarah dapat guidance daripada lawyer Sarah, and Sarah pun ada buat solat istikharah. Macam saya cakap tadi, lepas Sarah balik pada umrah, Sarah dah nampak jalan apa Sarah nak buat. And Sarah buat
untuk diri Sarah, untuk my family. Sampai bila Sarah nak kena pijak macam ni? Sampai bila? Dan bila Sarah baca DM semua yang lain kan, banyak komen-komen, orang semua kata tolonglah Sarah, macam mana kami nak buat, macam mana kami nak jadi macam Sarah. So sekarang ni insya-Allah ada bukakan jalan untuk mereka, and insya-Allah lepas ni siapa-siapa yang nak menyondol tu kan mungkin lebih berhati-hati. Sarah buat macam ni sebab mempertahankan perkahwinan satu, dan juga memperjuangkan hak Sarah, my dignity. Macam ni, dah ambil orang punya, duduk diam-diam. Jangan dah ambil orang punya, lepas tu nak canang sana sini, lepas tu nak kacau isteri, nak kacau family, nak kacau persekitaran. Dah ambil orang punya, duduk diam-diam. Adakah Sarah lega bila Sarah sangat lega. Boleh tengok daripada muka Sarah ni, Sarah sangat lega. Bila orang tanya, kalau Sarah buat macam ni, nanti kalau ada benda buruk ke, tak buruk ke, pada Sarah dah nampak jalan, Sarah ikut je lepas ni apa yang akan jadi. Sarah mungkin boleh kongsi sikit apa yang akan terjadi kepada pihak yang Sarah saman sekiranya didapati bersalah? Boleh cakap? Sebab yang sekarang ni apa yang kita hantar saman tu adalah Mahkamah Sivil untuk satu tindakan injangsi. Antara relief kita selain daripada untuk dia berhenti daripada mengganggu, adalah juga untuk satu, kita minta juga permohonan maaf, tapi sehingga kini tak ada, tiada khabar berita dia diwakili atau sebagainya, dan juga ganti rugilah terhadap apa yang Sarah alami, because this is civil in nature kan. Jadi Mahkamah Sivil are concerned on the effect, the damage what she has done to our client. To me, kepada dia sendiri, kepada keluarga, kepada rumah tangga, semua tu kita dah bagi tahu kepada anak-anak. Betul. Walaupun anak-anak tak tahu apa-apa, tapi sooner or later kan, tak nak lah kan, kita tak nak. Jadi from now I nak start take action. Memang selama ni orang ingat I main-main, I tak take action apa semua, sebab belum betul-betul official. Now official, baru I rasa lega sikit, I nak bagi tahu. Dan sekarang ni memang I di JAIZ, jadi semua orang tahulah I main business, I tak main-main. I pun tak nak benda jadi sampai macam ni. I tak nak. That's why sebelum ni I tak nak sampai benda ni terjadi. Tapi bila asyik dicabar oleh pihak ketiga, jadi okay, let's go, let's play this game. Pihak ketiga tu boleh dikatakan siapa tu, Sarah? Dia lah. Boleh lah. Dia lah, satu Malaysia pernah tahu dah siapa. Tak pula nak sebut lagi dah. Macam selepas 4 tahun kan, kenapa baru hari ini Sarah tampil untuk mengambil tindakan? Sebab sebelum ni, selama 4 tahun ni I diam, I cuba nak bagi peluang. I cuba nak selesaikan tanpa jadi damage besar macam ni. Tak perlu satu Malaysia tahu. Bila orang kata I buka aib. Pada I buka aib macam mana Yelah, memanglah I bagi tahu satu Malaysia, tapi sebab dah 4 tahun. Bukan bertahan. 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, 4 tahun. Dan I tak nak sampai mahkamah ni kan. I tak nak saman kan, sebab I faham financial juga kan. Tapi bila dah jadi macam ni, biadab sangat. Okey, jomlah, I pun jom. I takkan nak bagi maruah I dipijak-pijak kan. I bukannya budak tepi jalan nak pijak-pijak maruah I tau. Tolong sikit. So okeylah, jomlah. Sarah family macam mana? Family Sarah, family mertua, bila Semua sokong Sarah. Janji Sarah buat benda yang betul, perkara yang betul. Sarah tak lebih-lebih ke, okay, that's it. untuk suami, Kita ikut undang-undang. untuk suami macam mana? Untuk suami macam mana? Dia bila Sarah decide untuk teruskan kan, apa yang dia cakap? Sarah dah pernah bagi tahu dah dulu. Sarah kata Jangan sampai tolong kawal sikit. Tolong kawal sikit. Kalau satu hari hilang kawalan, Sarah kata Sarah akan bertindak. And dia pun okey. Sarah ada usaha untuk bukan menegur tak? I mean, ada peluang tak untuk cakap dengan orang ketiga tu? Ada, Sarah dah buat dah. Semua yang Sarah baca DM apa semua, orang tanya Sarah kenapa tak buat tu, kenapa tak buat ni, tak cuba ke ni. Semua yang korang cakap tu Sarah dah buat dah 4 tahun yang dulu. Tapi sama juga. Keep repeating the same thing lah. Keep repeating the same thing. Come on lah, 4 years kot. Penat lah, penat. Apa yang Sarah harapkan daripada tindakan Sarah ni? Sarah harap mendapat apa tu? Keadilan. Sorry. Banyak saya lempar kan. Mendapat keadilan and
stop everything. Whatever happen after this kan, apa yang terjadi, this is it. Dah. I tak nak lagi kalau macam tu macam mana, kalau tu macam mana, sebab I dah balik daripada umrah. So bila I dah balik daripada umrah, I stand firm on my decision. Bagaimana pula Doktor. dengan rumah tangga Macam mana? Sarah dengan Samsul? Kalau Sarah boleh kongsi. Yang tu Sarah tak nak komen. Sebab hari ni kita nak komen pasal yang Sarah punya saman ni. Tapi, Ada yang- tapi tindakan Sarah ni memang semua nampak Sarah memperjuangkan dan mempertahankan Ya, Sarah perkahwinan. memperjuangkan mempertahankan perkahwinan dan juga memperjuangkan hak-hak wanita. Memperjuangkan hak Sarah. Kita sebagai isteri ni, bila ada orang ketiga yang kacau, kita ni asyik kena pijak je. Lepas tu bila balik rumah menangis. No. Dah penat dah menangis. Dah penat. No. I will do things to make it right for me, For your kids. for my kids. So anak-anak macam mana? Kata Syaikul demam hari tu. Hari tu Kita ada- Syaikul masuk hospital. Yes. Acute tonsillitis. Okay. 5 hari di hospital. Alhamdulillah baik. Walaupun Sarah busy shooting kan. Sarah busy shooting apa semua, tapi I make sure anak I dapat the right treatment at the hospital. So I tak risau. And then orang sekeliling kan, Allah hadirkan orang sekeliling yang baik-baik, mak mertua I, bapa mertua kan. Mak I, bapa I, adik-beradik I semua, even my PA pun tolong jaga Syaikul kat hospital. So semua tolong jaga, termasuk my maid apa semua. And yang orang tanya ada pergi hospital ke tak? Ada. Dia ada pergi hospital dan dia tengok anak dia. Tapi takkanlah setiap kali apa kita nak buat perbuatan, kita nak kena rakam dan tunjuk. Kan? So Sarah pada hari ni Sarah bagi tahu yang Sarah dah bertindak. Apa-apa yang berlaku kat belakang tu korang tak payah tahulah, kan? Sebab Sarah just bagi tahu the main point sahaja. Yang hari tu Sarah sebelum Sarah pergi umrah kan, yang Sarah ceritakan tu sebab Sarah dah tak tahan. Itu pun Sarah bagi tahu apa yang perlu tahu sahaja. Ya, dah lama Sarah mendam Ya. Daripada pihak sebelah sana, ada tak bagi respons setelah menerima saman yang dihantar kepada mereka? Tak ada kan? Ayah dia Tak ke, ada. siapa ke? Bapa kepada Apa dia nak respon pun dekat lawyer, not me. So far tak ada lagi lah respon daripada pihak sana. Pihak sana daripada respon daripada pihak yang disaman tersebut, itu defendant untuk kes injunksi di Mahkamah Sivil. Jadi untuk rekod juga kami mewakili anak Guam nak maklumkan bahawa pihak kami bukan saja sebab orang tanya kenapa tak saman dan sebagainya, banyak channel yang kita telah pergi. Contoh kita buat laporan aduan kepada pihak MCMC, SKMM untuk fake account yang fake terlalu account. banyak. Dan juga kita buat aduan aduan bersama laporan polis ya. Bukan satu tapi dua, menunjukkan serious. What she meant business kan. Aduan-aduan tu dia buat dah berapa lama? Actually Sarah dah pernah buat laporan polis dulu pada Bila? tahun 2020. Okey. Sarah masa tu Sarah tak kecoh-kecoh pun. Okey, sendiri-sendiri Sarah dah buat laporan polis pada tahun 2020 atas gangguan ni. Dan Sarah dah bagi tahu dah dekat pihak sana dah buat laporan polis, tolong jangan kacau Sarah sebab Sarah nak syuting. Kan Sarah nak syuting, lepas tu Sarah nak jaga anak-anak lagi. Tapi benda tu berlaku juga. Tahun 2020 sekarang 2022 dah 2 tahun kan? Betul. So takkan Sarah nak buat laporan polis lagi lepas tu Sarah duduk diam. So kita take action lah. Gangguan yang sama juga Sarah. Sama. Sarah, macam apa gangguan yang paling teruk lah daripada fake account yang you dah tahu siapa yang mengendalikan fake account tu? Apa yang paling teruk sekali? Cukup je lah Sarah je lah yang tahu apa yang paling teruk. Cukup lah. Sarah melalui dugaan ni kan, alhamdulillah 4 tahun dan sekarang ni kena survive alone kan. Suami tak ada sisi. Jadi bagaimana? Nampak kuat. Tapi yalah, kita tahu kan di sebaliknya kan. Mungkin boleh komen. I am not afraid. Bila orang kata nanti Sarah balik rumah mesti menangis. No. I dah menangis 4 years ago. Dah penat menangis. Dah penat menangis 4 years ago. Dah penat menanggung derita apa semua kan. Menangis tepi bujur katil apa semua tu dah 4 years ago. Sarah tak takut sebab kali ni Allah ada dengan Sarah. Why should I be afraid? I have my family, I have support system, my in-laws, my family, my kids. I am not afraid. Sarah nak beritahu kat sini, kita dah buat yang terbaik. Okay, Sarah dah buat apa yang Sarah perlu buat kat atas untuk hak Sarah. Okay, menang atau kalah lepas ni, itu nanti yang kedua. Memanglah kita minta nak menang kan. Okay, kalau kalah itu ketentuan daripada Allah. Kalau menang pun Alhamdulillah. Maknanya lepas ni Sarah akan buka jalan lagi untuk wanita-wanita yang teraniaya. Sebab ramai yang tanya Sarah nak macam mana nak mulakan, apa yang perlu buat, apa semua kan. Jadi Sarah akan kongsikan lepas ni lah.
Cuma menang atau kalah nanti. Sarah sekarang ni Sarah tak fikir menang atau kalah. That's not my point. Atau berapa banyak, berapa juta Sarah nak saman tu, that's not the point. The point is Sarah dah buat apa yang terbaik untuk Sarah Dan anak-anak lah. dan anak-anak. Sarah bersedia tak untuk berdepan dengan dia secara bersemuka? Sebelum ni Sarah tak boleh nak berdepan. Sarah tak boleh nak berdepan bukan sebab Sarah takut ke apa, tapi Sarah tak nak. Sarah tak nak. Jijik lah. You yang cakap bukan I cakap. Tapi kali ni let's go. Let's do this. Bring it on. Bring it on. Sarah. Nanti orang kata pula, agaknya Sarah tu. Yang minta permohonan maaf tu bila Dekat dalam surat tu juga. Surat dalam ni. tapi dia tak ada, Semua ada dekat dalam ni. Dekat dalam ni. Dalam ni tapi semua dia dah tak ada buat permohonan maaf Memang lah. tak tahulah Sarah. Tak tahulah. Tanya pihak ketiga tu. Saya nak tahu kalau dia gagal memenuhi tuntutan ini, kan apa sebenarnya orang kata hukuman yang akan dikenakan lah. Hukuman lebih spesifik lah, apa hukuman yang dia akan terima. Okey. Sebab ini yang kita dakwakan ialah macam saya katakan tadi, civil in nature. Ini mahkamah civil. Dia bukan mahkamah jenayah yang ada hukuman. Hukuman contoh penjara ke denda ke, bukan. Ini di mahkamah civil, apa yang kita minta selain daripada berhenti, sekarang ni interim, maksudnya dalam tempoh ketika ini, dalam tempoh 21 hari ini, satu hari ini kita perlu pihak ketiga tersebut perlu berhenti daripada menyebarkan, menghantar DM whatever, ganggu pihak anak buah kami. Jadi kita ada main suit which is nuisance and harassment. Yang itu aim kita adalah untuk ganti rugi civil lah, macam yang saya katakan tadi. Itu kita tak boleh disclose kat sini lah, ganti rugi apa, berapa amount dan sebagainya lah. Okey, baik. Okay. Thank you. Thank you Sarah. Thank you so much. Sarah buat hari ni, saya panggil korang semua sebab ramai yang apa nama dia? Dah. Dah habis. Sekejap. Tak apalah, nak last lagi lah.